Selamat datang ke channel Umi Lawa bersama Ustazah Mardiah Hayati Abdul Rahman. Video ini dibawa khas dari Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama IDD dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, sesi pembelajaran akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada bahagian yang kedua untuk topik ataupun untuk bidang ibadah unit yang pertama, iaitu tayamum. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran kita yang mana objektif adalah murid akan dapat menghuraikan 3 antara syarat-syarat tayamum dengan betul. Yang kedua, menunjuk cara secara simulasi bertayamum dengan tepat. Okey. Perhatikan pula kandungan kali ini, iaitu syarat-syarat tayamum. Yang kedua, mengetahui perkara yang membatalkan tayamum. Yang ketiga, tata cara tayamum, bagaimana kita hendak bertayamum. Yang keempat, kepentingan tayamum. Seterusnya kita akan membuat rumusan. Ada syarat-syarat tayamum. Ada 4 perkara, iaitu mesti mencari air selepas masuk waktu solat. Sekiranya tiada air, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang kedua, mesti masuk waktu solat. Tak boleh bertayamum sebelum tibanya waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Seperti mana kita belajar sebelum ini, tak boleh menggunakan selain daripada debu tanah. Tak boleh nak gantikan dengan bedak kalau kita rasakan dia seperti serbuk biasa, ataupun kita menggunakan pasir, garam, gula dan sebagainya. Hanya debu tanah yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sekiranya ada pada anggota badan kita ataupun pakaian kita terkena najis, maka kita kena bersihkan dahulu, barulah kita melaksanakan tayamum tersebut. Kita teruskan lagi kepada perkara yang membatalkan tayamum, iaitu 1. Melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa pula perkara yang membatalkan wuduk ini? Iaitu pertama, keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Yang kedua, memegang kemaluan dengan tapak tangan. Yang ketiga, menyentuh kulit lelaki atau perempuan yang ajnabi tanpa lapik. Yang keempat, tidur yang tidak tetap punggung. Yang kelima, mabuk, pitam, gila dan sebagainya. Jadi perkara yang membatalkan wuduk itu sama seperti perkara yang membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita dah ambil awal-awal tayamum, tapi tiba-tiba kita perasan ada air, maka tayamum tadi terbatal. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air, terutama pada anggota-anggota wuduk. Okey. Yang keempat, telah luput waktu solat. Kita ambil awal-awal tayamum ni menjelang waktu, dah masuk waktu solat kita bertayamum, tapi kita tak solat-solat juga sampailah luput waktu solat, maka tayamum tadi terbatal. Dan yang kelima, murtad, keluar daripada agama Islam. Okey, kita perhatikan pula tata cara tayamum. Okey, kalau perhatikan di sini, ini adalah kelebihan buku teks KSSR Semakan 2017. Apabila kita pandang tanda-tanda begini ataupun kita boleh scan QR code begini, dan akan keluar paparan yang sangat menarik dan bermanfaat. Jadi sama-sama kita perhatikan. Sometimes I feel just like these days and nights will never end, but will I ever get this chance again? So I pray, yes I pray, 'cause I know that life I want. When it's hard, I keep working. I'll never give this up, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. Yeah, I know. Bagaimana dengan video tadi? Bermanfaat bukan? Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan tayamum. Okey, pertama, kenapa bagusnya ataupun kelebihan yang perlu kita fahami dengan tayamum ni? Pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Maknanya, dia memberi kelebihan keringanan kepada kita bahawa
Islam itu sangat mudah. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Tak boleh kata saya sakit kat tangan, saya sakit muka, saya luka di sini, luka di kaki dan sebagainya. Maka kita pun kata saya tak boleh solat. Sedangkan Allah perintahkan pula tayamum sebagai ganti untuk kita terus tunaikan solat. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Ini indahnya ajaran Islam yang mana Allah SWT memang sentiasa setiap hari menyuruh kita untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita dengan mandi, bersihkan diri kita untuk terus menghadapnya, untuk terus bersolat dengannya, mengadu kepadanya, dan sebab itulah kita tidak boleh meringan-ringankan fardu solat. Okey, sebagai rumusannya, kita fahami bahawa tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Dan kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Oleh yang demikian, marilah kita sesama menunaikan solat dengan baik dan mengawalkan solat kita. Jangan lengah-lengah kerana solat itu adalah tiang agama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.